Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madia Dr. Hasan Hasbullah di atas satu kupasan yang cukup menarik saya kira. Poinnya cukup mudah. Media baru merupakan satu medium untuk kita menyebarkan idea faham Islam kepada seluruh masyarakat. Saya pernah sembang dengan seorang pimpinan masyarakat. Saya bertanya, di mana kita nak mencari anak muda sekarang? Jawapannya mudah sahaja. Mencari anak muda sekarang hanya mencari di kabel wayar. Maksudnya ialah sekarang anak-anak muda hanya berada di depan desktop ataupun hanya memegang iPad ataupun hanya menulis status di BlackBerry. Satu komen seluruh anak muda akan respon. Baik, saya nak teruskan kita punya forum kita pada malam ini. Ingin saya lontarkan persoalan kepada panel kita yang kedua, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Soalan yang sama, dalam era globalisasi dengan kerancakan media baru, apakah ilmu yang sebenarnya perlu dikuasai untuk melahirkan generasi Rabbani? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi, rakan ahli panel dan seterusnya, kepada penganjur dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian. Yang pertama, soalannya berkait dengan bagaimana generasi Rabbani hari ini lebih kurang untuk menghadapi cabaran, apakah dia persiapan yang perlu dilakukan dalam menghadapi era globalisasi, lebih kurang begitulah ya. So, jadi rangkaian yang pertama ataupun perkara yang pertama yang ingin saya kongsikan adalah ta'rif Rabbaniyun itu sendiri. Jadi Rabbani ini bukanlah merujuk kepada kumpulan Rabbani yang selalu mempopularkan nama kumpulan itu, jadi baguslah. Cuma kalau kita merujuk kepada Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat yang ke-79, Allah SWT ada berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Dalam surah Al-Imran ayat ke-79. Ayat ini menceritakan, kata para ulama tafsir, tidaklah boleh seorang manusia yang Allah kurniakan kepadanya kitab, sumber ilmu Al-Quran, dan juga hukmah, iaitulah kebijaksanaan, akal, intelektual, wan nubuwah, dan kemudian dilantik menjadi nabi. Ini paling tinggilah kalau nak kata kurniaan Allah. Kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadali, jadilah kamu semua hamba kepada aku, ikutlah aku, kerana aku, bukan kerana yang lain daripada aku. Maka Allah tegur, Allah kata, walakin kunu rabbaniyin, tetapi jadilah rabbaniyin, yang mana kamu, tugas kamu adalah mengajarkan isi kandungan Alkitab dan juga bima kuntum tadrusun, yang apa yang kamu pelajari, kamu belajar dan kamu mengajar. Jadi disebutkan oleh sahabat Nabi yang paling pakar di dalam tafsir Al-Quran, yang sewaktu kecilnya didoakan, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, Nabi doakan kepada Ibnu Abbas, ajarkan dia kefahaman, berikan dia kefahaman, dan ajarkan kepadanya kepakaran di dalam memahami dan menakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu dia berkata, Ar-Rabbani huwal muallim. Generasi Rabbani, individu Rabbani itu adalah guru. Wa akhadhahu minat tarbiyah, dan diambil juga perkataan Rabbani itu daripada tarbiyah, yang memberi didikan. Ayu rabbin nas, iaitulah mereka yang mentarbiyah, mendidik, bukan mengajar,
tetapi mendidik. Kalau dalam konteks moden hari ini, kita ada memberi ceramah macam kita hari ini, memberi forum, dan ada juga training, corporate training. Bila kita merujuk kepada corporate training, biasanya mereka mendidik. Contohnya kalau tema mereka adalah team building, mereka mendidik. Maksud mendidik itu dia akan ada follow up. Macam hari ini kami lepas forum, Assalamualaikum, bye-bye, balik je lah. Kami tak akan follow up. Kamu faham ke tak faham? Bagaimana prestasi kamu meningkat atau tidak meningkat? Kami tak follow up. So kami bukan mendidik pada hari ini. Kami hanya memberikan sedikit ilmu dan memberikan maklumat. Semua mendidik itu ada prosesnya. Lalu itulah dia sifat Rabbani. Okey? Kemudian sebagaimana disebutkan juga oleh Said Ibn Jubair, seorang ulama besar daripada tabi'in, kalangan tabi'in, berkata huwal faqihul alimul khabir. Dia mengatakan itulah dia orang-orang yang alim. Jadi disebutkan pula oleh Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, iaitulah makna Rabbani itu rafi'ud darajah fil ilm, tinggi keilmuannya. Baik, jadi kesimpulan ni semua yang dikatakan ini menunjukkan bahawa Rabbani itu yang pertama, generasi ini mestilah ada sesuatu. Faqidu syai'i la yu'ti. Kamu tidak mempunyai sesuatu, kamu tidak boleh memberi sesuatu. So sebelum media tadi, kamu kena ada sesuatu. Kalau kamu pakar membuat video, pakar membuat filem, tapi kamu kosong bagaimana teknik menyampaikan maklumat, apakah maklumat yang nak disampaikan, maka tetap gagal walaupun mempunyai ilmu di kali pertengahan itu. So jadi Rabbani ini disebutkan juga oleh para ulama adalah dia bermula pengajian itu daripada bawah. Iaitulah dia akan belajar yang pertama sagharil ilm, dia akan belajar ilmu-ilmu kecil dahulu. Lalu kalau mahasiswa-mahasiswi sekalian tiba-tiba katalah terlebih semangat lepas dengar ceramah pada malam ini, terus nak jadi ulama besar, nak jadi pakar filem, nak lawan Yusuf Haslam tiba-tiba, kan? Tiba-tiba naik syekh pula, nak melompat, tak boleh. Kita kena ada tangga bagi naik, tuan-tuan. Ini sifat Rabbani. Sebab itulah disebutkan dalam satu Islamic legal maxims ataupun kaedah fiqhi. Kaedah fiqhiyah disebutkan man ista'jala qabla awanih uqiba bihirmanih. Iaitulah sesiapa yang ingin mencapai sesuatu sebelum sampai waktu yang sesuai, uqiba bihirmani, akibatnya dia akan terhalang daripada mendapat segala jenis kebaikan daripadanya. Kerana itu jugalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah negara-negara Islam, khilafah Islam pada tahun 99 ke 101 Hijriyah. Beliau berkata kepada anaknya yang begitu idealistik, yang begitu bersemangat, apabila ayahnya memegang tampuk khilafah, dia masa tak puas hati dengan banyaknya kefasadan, kerosakan yang berada di sekeliling. Lalu dia berkata kepada ayah, kita kena buang ini, kita kena pecah itu, kita kena laksana hudud sekaligus. Contohnya lah. Tapi dah ada hudud masa tu. Jadi kita kena buang itu, kena buang ini, kena pancung ni, patung-patung ni semua kena buang semua sekali. Semua dia nak buat, kalau boleh satu hari itu selesai semua sekali. Okey? So jadi apa jawapan ayahnya yang Allah berikan kepadanya hikmah tadi? Ayahnya kata, disebutkan dalam kitab Ibn Abdul Bar, yang mana ayahnya kata, la ta'jal ya bunay, inna Allah dhamma al-khamra fil Qur'ani marratan wa harramahu fi thalithah wa inni akhsha an ahmil al-haqq jumlatan fayada'uhu an-nas jumlah wa yakunu dha fitnah. Artinya, wahai anakku, jangan tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala pun bila mana Allah nak haramkan arak, Allah cela dulu arak sekali. Kemudian dua kali, maratan. Kemudian barulah Allah haramkan. Dan aku tidak mahu, wa inni akhsha, aku bimbang, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jika sekiranya aku membawakan kebenaran itu secara lamsam, itu dia, bil jumlah, secara longgokkan, bum, sekaligus, maka manusia tidak akan bersedia, lalu akan menolaknya secara sekaligus juga, bum, dia tolak sekaligus juga, maka menjadilah fitnah yang besar. Jadi ini yang kita belajar. Inilah ciri Rabbani. Mereka yang belajar
ilmu dan mereka tidak meninggalkan selepas belajar ilmu fardu ain untuk disampai daripada kitab ni, fardu ain kebanyakannya. Tapi ingat, ilmu dalam Alkitab bukan fardu ain semata-mata, bahkan fardu kifayah. Iaitulah sebagaimana yang disebutkan oleh panel pertama, fardu kifayah untuk belajar buat filem, fardu kifayah untuk belajar teknologi moden hari ini, sebagaimana telah dibuktikan dalam surah Al-Kahfi. Malam Jumaat baca surah apa adik-adik sekalian? Yasin ke Kahfi? Bacalah mana-mana. Okey. Disebutkan bahawa dalam surah Al-Kahfi kisah Zulkarnain. Zulkarnain Alexander ke bukan? Terpulanglah, tak penting pun. Yang pentingnya isi apa Zulkarnain buat. Tapi nak belajar pun tak apalah, tak ada marah pun. Ya. Allah kata cerita Zulkarnain. Zulkarnain ni seorang pemimpin, dia pergi melawat rakyatnya di celah-celah bukit, di dalam hutan belantara. Lalu dijumpa satu kaum, la yakaduna yafqahuna haditha, disebut dalam suratul Kahfi, iaitulah hampir-hampir kaum ini tak boleh faham cakap. Maknanya begitu jauh dengan dunia ilmu maknanya. Tapi dia pun tanya apa masalah. Lalu masalah mereka dibuli oleh Ya'juj Ma'juj. Siapa itu? Siapa-siapalah nanti bincang kemudian lah buat tajuk khas. Ya'juj Ma'juj membuli mereka ini. Lalu sebagai pemimpin yang bertanggungjawab, datang dengan begitu jauh, lalu Zulkarnain menyelesaikan masalah. Bagaimana? Adakah dia beritahu tawakkal ala Allah, solatlah banyak-banyak, doalah pada Allah? Ada tak? No. Dia pakai ilmu fardu kifayah. Apa dia? Atuni zubaral hadid, bagi aku besi-besi yang kau ada simpanan, bagi. Lalu dia dengan ilmu fardu kifayah yang melebihi musuh-musuh, iaitulah Ya'juj Ma'juj, membina satu tembok daripada campuran logam dan besi yang tidak pernah tercipta sebelum itu. Lalu disebutkan dalam suratul Kahfi yang tidak bau, famasta'u lahu naqba, yang tidak boleh ditebuk oleh Ya'juj Ma'juj. Saudara-saudari kena tahu, orang-orang dulu ni kepakaran mereka menebuk. Woody woodpecker, tuan-tuan. Seolah-olah. Kalau saudara-saudari pergi di Jordan, saya belajar di Jordan dulu, tengok dekat bukit tu penuh rumah-rumah. Rumah kat bukit, bukan atas bukit. Bukit itulah rumah dia. Pernah tengok Petra? Bukan Raja Petra, itu lain. Ini Petra dekat Jordan, yang macam istana pintu dia tu, tiang dia tu. Petra ni dibina oleh kaum Nabatin. Mereka bina dengan ukiran dan kehandalan mereka menebuk-nebuk dan mengukir. Maka nak ceritanya, kepakaran mereka menebuk. Tapi walaupun mereka dah begitu experience, PhD in menebuk, dan profesor penuh, bukan profesor madya lagi, profesor emeritus di dalam menebuk, mereka tetap gagal untuk menebuk tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Dan ketika itu kaum Zulkarnain merasa kagum kepada Zulkarnain. Terror betul pemimpin aku ni, memang hebat, betul hebat ni. Hebat betul ni. Boleh aku jadi hamba engkau lah. No. Rabbaniin macam mana? Kunu rabbaniin, bukan kunu ibadan li. No, walaupun aku hebat, jangan jadi hamba kepada aku. Maka Zulkarnain pun kata, hadza rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat daripada Tuhan aku. Aku pun hamba juga. Nak beritahu lagu tu. Kemudian Zulkarnain pun berkata, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila datang sampainya masa kehancuran Tuhan, janji Tuhan aku, iaitulah kiamat, semua tembok kita yang hebat ni akan hancur terbang lebur. Itulah dia Rabbani, saudara dan saudari, menggunakan ilmu fardu kifayah. Sebab itu kalau ada di antara saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi Akademi Pengajian Islam, mestilah nak jadi Rabbani dalam era globalisasi, cross disiplin ilmu kena buat. Kalau saudara-saudari daripada engineering, medicine, apa lagi, accounting, economics, apa lagi, media, kena cross your major. Kena buat minor in syariah, sijil pengetahuan am bagi mereka.
Bagi yang ustaz dan ustazah ni, jangan sibuk nak jadi ustazah pilihan ni kerjanya. Tapi belajarlah bagaimana untuk mengendalikan media. Ini pakai iPad pun tak reti. Macam mana nak buka, nak download apa? Allahu Akbar. Google kan ada. Nak check kat Google pun tak reti. Oh, saya banyak ni kena. Ada orang ada anak ada seorang student tanya, doktor, kami nak buat sama master kat UAE. Macam mana cara dia? Kata seorang lagi, ustaz, saya nak buat master di bawah supervision ustaz. Berapa yuran dia? Kan? Saya kata, maaflah, saya ni bukan kaki tangan pendaftaran. Saya duk merasakan kecewa. Kamu nak jadi pelajar sarjana, kena pandai membuat kajian. Soal tentang yuran pun nak tanya saya. Bukalah website UIA, carilah borangnya. Kalau itu keadaan kita, Allahu Akbar, malasnya. Okey, kalau malas lagu ni tak jadi gapo lah orang kata. Jadi nak Rabbani tak boleh malas. Kita kena cross discipline. Kena belajar bahasa Inggeris. Tak boleh ustaz je. Ana arif lughatil arabiyyah faqat. La arif lughatil ingliziyah. Lughatul ingliziyah lughatul kuffar. Tak boleh. Mana boleh kamu cakap lagu tu? Kamu kena belajar. Sebab apa? Tak ada orang duk tulis bahasa Inggeris pasal Muhammad. Tak kerti tulis. Tak kerti bahasa Inggeris. Buta kayu orang kata. Buta kayu. Kalau boleh belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Perancis. Kalau boleh belajar bahasa Jerman, lagi Wolfgang, banyak gang-gang banyak. Tuan-tuan, saya pergi Jerman jumpa adik-adik kita, terdengar mereka bercakap apa? Memang sebiji macam yang Piramli buat dalam filem-filem dia. Bahasa Jerman. Memang betul lagu tu lah bunyi dia. Pelik bunyi dia. Tapi bagus. Cuma kita nak itu dia. Yang pertamanya cross discipline. Yang pertama language. So kalaulah apa yang saya cuba buat saya sendiri, saya cuba cross discipline. Saya cuba belajar finance, saya cuba belajar ekonomi. Walaupun itu bukan bidang saya, tapi saya cuba belajar itu. Dan saya juga cuba untuk belajar apa yang doktor sebut tadi. Menghasilkan video. Paling mudah filem, kita gunakan gambar-gambar statik. Kita gunakan video maker. Saya dah buat dah. Saya buat. Dan saya buat kerjasama dengan seorang pemuda yang bersemangat tinggi, buat tentang mengapa zina semua sekali. Sekolah-sekolah ambil tayang kat perhimpunan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada lagu nasyid baru keluar daripada Sami Yusof, kita pun buat kat YouTube. Buat ada gambar, ada message. Jangan dengar lagu kemudian khayal kan. Macam orang perempuan dengar lagu Mahir Zain, for the rest of my life I will wait you. Habis histeria dengar kan. Come on lah. Kamu ambil, gunakan itu sebagai media kamu, masukkan dalam YouTube, tapi dekat bawah tu jangan tulis lirik dalam Mahir Zain tu. Buat nasihat-nasihat lain. Maka kamu akan dapat. So Mahir Zain dia nak buat apa? Dia nak buat video klip dia, tak siap-siap lagi. Kamu tolong buatkanlah. Buat sedih. Betul tak? Orang akan cari, orang tak akan cari orang tak akan cari kita yang tak terkenal. Mungkin kita boleh nyanyi seorang kan, macam ada beberapa orang macam Justin Bieber kan? Justin Bieber kan, daripada lihat YouTube lah, dia nyanyi seorang-seorang, lepas tu dia jadi popular kan. Tapi kalau kita suara tak sedap, nyanyilah, tak ada orang nak dengar pun. Kalau kamu pandai buat filem, pandai buat YouTube pun. So kita tompang Mahir Zain, buatkan video klip untuk dia, kita buat kat bawah tu message kita. Confirm peminat dia satu dunia. Buat message dalam bahasa Inggeris. Masya Allah. Itu yang saya cuba buat. Dan kita dah buat. Dan kita nak ramai lagi. Dan saya susah sebab saya nak buat kartun. Saya beritahu dekat Facebook saya. Saya guna. Facebook fan saya ada 280,000 orang fan. Setiap hari satu status saya paling kurang 100,000 orang baca. Boleh kalah televisyen tak? Sikit lagi. Televisyen biasanya rancangan agama pun 100,000 orang tengok. Tapi Facebook 100,000 dah. Kan? Tapi kalau rancangan-rancangan yang pelik-pelik tu 1 juta lah. Kena lawan lah. Masih kena cubalah. Okey? So jadi apa saya buat? Saya beritahu kat Facebook saya, alangkah indahnya kalau ada orang Islam yang betul-betul mantap. Ada juga orang Islam yang tak berapa mantap, jenis biasa-biasa, lalu dia buat filem, rugilah. Kalaulah ada orang yang mengawal buat Upin Islamik, tuan-tuan. Tapi jangan Islamik tu maknanya, saya beritahu kita buat kartun Islamik,
Tapi kartun tu, okay Ustaz, saya boleh, saya nak buat kartun tentang Salahuddin Al-Ayyubi. No, saya tak nak yang itu. Itu you punya audience terhad. Orang yang suka Salahuddin Al-Ayyubi je, ataupun nama ringkasan orang putih panggil dia Saladin. Hampir-hampir Sadin jadinya. Okey. Maka kalau kita nak tarik, kita kena buat yang nampak neutral, macam Ipin Upin. Ipin nampak neutral, tapi kamu bawakan message Islam itu secara subconscious. Tahu? Secara subconscious. Wujudkan dia sebagai sesuatu yang tak berapa nampak tapi wujud. Maka saya pun cuba berdiskusi dengan I Love Islam punya team untuk hasilkan kartun ini. Mereka kata costly lah Ustaz. Sebab nak buat benda media ni semua memang makan kos tinggi. Saya kata, come on. Buat yang senang-senang dulu. Begini, pernah tengok dah dekat live YouTube, ada orang buat kartun lidi tu. Kartun lidi yang makan Windows tu. Pernah tengok? Pernah tengok? Balik dia cari. Dia buat kartun tu, kartun lidi main tembak-tembak, dia tembak Windows, dia makan Firefox lawan dengan dia. Tak tengok? Kalau tak tengok tu belum terbuka mata lagi lah. Okay? So kartun tu very simple tapi very nice. 4 minit, 3 minit boleh buat. Saya cakap pada kawan-kawan I Love Islam, you buat macam ni cukup dah. Saya boleh bantu konten, saya beritahu. Alright? Tapi belum terhasil lagi lah. Okay? So jadi kita tak perlukan kepada terlampau nampak. Ada orang yang perlu nampak ini kartun Salahuddin Al-Ayyubi. Yes. Itu ada crowd SD, tapi kita nak crowd yang general. Contohnya boy tu. Berapa ramai orang minat? Boy. Kan? Cubalah, katalah dia punya, walaupun orang Islam tapi dia tak ada guidance. Katalah dia nak mula jadi boy tu, dia baca bismillah dulu ke contoh. Ataupun dia pagi-pagi sebelum pergi mana dia baca Quran dulu, buat contoh dia baca Quran. Ataupun jangan buat Quran, kita buat substance Islam, iaitulah dia hormat ibu dia betul-betul, dia hormat bapa. Itu dah ada dah, sebahagiannya dah ada, tapi kita banyakkan lagi supaya kanak-kanak dilihat, dia akan subconscious, dia nampak hero dia hebat. Sebagaimana kanak-kanak hari ini minat kepada Barney tu, Barney kan, yang warna pink ni. Bukan Barbie. Bubble. Barney and the Friends. Yang naga tu bukan Barbie. Barbie itu patung yang seksi tu, tak mau. Ni Barney, dia apa nama tu dinosaur yang kecil tapi friendly, baik. Orang suka kat dia. Kanak-kanak suka kat dia. So jadi dia orang suka sebab apa? Sebab dia bawa message tertentu, okey. So jadi saya nak beritahu bahawa nak menghadapi globalisasi kita ada cross disiplin ilmu yang kita kena mahir. Okey? So bagi orang yang belajar Islam di peringkat first degree, tak apa, teruskan, jangan duk berhenti ambil media pula. Second degree ambil media tak apa. Orang yang ambil media, orang yang ambil accounting, jangan berhenti, teruskan dengan apa yang kamu belajar. Lepas tu ambillah sijil pengetahuan Islam sebagainya supaya kita sedih. Dan jangan harap orang lain. Saya harap kamu lah. No. Kita bermula daripada kita. Ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Mulakan dengan diri kamu sendiri. Mulakan dengan diri kamu sendiri. Jadi saya rasa cukuplah sekadar perbingkat permulaan round yang pertama. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamualaikum.